Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fil lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar, baginda yang teragung, baginda kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram. Dan hari ini kita telah menyambut akan 3 Muharram, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muslimin dan muslimat, marilah sama-sama untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khair walhamdulillah, insyaallah. Muslimin dan muslimat, ikhwanul muslimin rahimakumullah, sama-sama untuk kita menyambung akan pengajian ta'lim kita, akan pengajian kitab kita dalam fil kitab manhaj hidup orang beriman, fil bab adab-adab seorang guru, fi surah, pada muka surat yang ke-38 insya-Allah, pada perenggan yang terakhir insya-Allah. Muslimin dan muslimat, sama-sama untuk kita bermurajaah. Ya, seorang guru adalah seorang pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang guru. Para sahabat juga adalah merupakan seorang guru, dan kita adalah juga merupakan seorang guru
yakni kepada, kalau kita si suami, guru kepada ahli keluarga. Kalau kita isteri, guru kepada anak-anak kita. Kalau kita lebih-lebih lagi, kita memimpin diri kita sendiri, ya, kita membawa diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang lain boleh mengubah diri kita kecuali diri kita ingin membuat satu perubahan untuk berubah kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah akan nasib sesuatu kaum itu, tidak mengubah nasib diri kita muslimin dan muslimat, kecuali lah kita untuk mengubah diri kita sendiri. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah pada bulan Muharram ini kita mengambil akan semangat hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil akan semangat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Makkatil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Bagaimana Nabi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang cukup sempurna ini, yang cukup diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tidak ada lain, tidak ada agama lain. Sesungguhnya agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diiktiraf, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartabi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari syariat lain, barang siapa yang mencari panduan-panduan lain, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka ianya adalah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Makkatil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah membawa satu erti, membawa satu maksud perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ada lagu kan? Kalau kita hafal lagu satu Muharram kan, satu Muharram detik permulaan perpindahan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi, penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan muslimin dan muslimat. Hijrah itu satu perjuangan muslimin dan muslimat. Hijrah membentuk persaudaraan muslimin dan muslimat. Hijrah itu sama-sama untuk kita mengambil semangat akan bulan hijrah ini, 1442 hijrah ini. Nabi telah lama meninggalkan kita, akan tetapi semangat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semangat pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat baginda haruslah untuk kita teladani, haruslah untuk kita contohi demi untuk mengubah diri kita daripada orang yang tidak pernah solat berjemaah, kita solat berjemaah. Daripada orang yang tidak pernah pergi ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, kita pergi melangkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang-orang yang tidak pernah mendengar akan kuliah ta'lim, sama-sama untuk kita mendengar akan tazkirah-tazkirah. Sama-sama untuk kita mengubah diri kita, untuk mengubah rezeki keluarga kita, untuk mengubah nasib keluarga kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kecuali lah kaum itu, diri kita itu, kita mengubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, selamat tahun baru hijrah, selamat ma'al hijrah 1440 hijri, ya.
negara ummah Rabbani, negara harmoni, insya-Allah. Selamat tahun baru hijrah semua. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada minggu yang lepas, dua minggu yang lepas, kita telah membahaskan tentang adab seorang guru. Dulu kita membahaskan adab seorang talibul ilmi. Hari ini kita membahaskan tentang adab muallim dia pula. Tadi talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Hari ini muallim dia, orang yang mengajar ilmu. Alama ilmu, muallim tambah mim depan, muallim, orang yang mengajar. Muallimah, perempuan yang mengajar. Sama juga dengan murabbi, ya, orang yang mengajar. Tidak sewajarnya, ya, kita buat sedikit murajaah. Pelajar-pelajar itu tidak lebih daripada orang yang meminjamkan tanah kepada orang yang mau bercucuk tanam kepadanya, ya. Itulah diibaratkan sebagai talibul ilmi. Talibul ilmi ini kita anggapkan, kita istilahkan sebagai tanah, ya. Tanah itu diberikan kepada muallim dia, diri dia itu diserahkan kepada guru dia. Lalu guru ini bercucuk tanam, dia baja, dia siram air, dia bagi macam-macam vitamin, macam-macam baja yang baik-baik untuk menghasilkan, untuk membuahkan hasil yang terbaik untuk tanamannya itu. Begitu jugalah dengan kita muslimin dan muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan pada diri saya dan diri tuan-tuan antum semua, kita ni ibarat sebidang tanah. Kan, kita ni ada tanah, kemudian kita anggap diri kita ni sebagai tanah. Kita serahkan kepada guru kita, kita hadir ke kuliah-kuliah dan sebagainya, ke sekolah kita hadir, kan, ke musalla, ke masjid rumah Allah dan kuliah-kuliah ta'lim. Kita ibaratkan diri kita ni macam sebidang tanah yang kosong, yang tidak ada apa-apa. Lalu guru kita memberi ilmu kepada kita. Ilmu itu ibarat sebatang pokok, tanam dekat tanah kita, dekat badan kita. Dia tanam, kemudian dia pergi rumah Allah lagi, dia pergi kuliah lagi, dia tanam lagi satu pokok bunga. Kemudian dia tanam lagi, dia pergi sekolah, dia pergi belajar lagi, dia tanam lagi dengan ilmu tu diibaratkan sebagai pokok. Dia tanam, tanam, dia buat batas cantik-cantik, kan. Kemudian dia tanam, dia baja dengan amalan-amalan yang mahmudah, kan. Sebab kata ulama apa, muslimin dan muslimat, ilmu itu bila amalin, tanpa amal, kasyajaratin, seperti sebatang pokok pohon berbuah, bila amalin kasyajaratin bila samarin, yang tidak berbuah. Kita tanam pokok rambutan, pokok durian dalam diri kita, dekat tanaman ladang kita, tapi sia-sia, tidak ada buah, tak ada bunga dan sebagainya. Ibarat kita menanam pohon lalang-lalang, pohon semak samun dan sebagainya, sebab tidak membuahkan hasil, tidak ada dapat hasil dia, kita tidak boleh menuai akan hasil dia. Itulah diibaratkan dengan ilmu. Ilmu kalau tidak ada pengamalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu dianya seperti pohon yang tidak berbuah. Tidak sewajarnya seorang guru meminta upah melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita ni sebagai guru kepada diri kita, guru kepada ahli keluarga kita, guru kepada masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan juga kita ni adalah guru kepada diri kita sendiri, muslimin dan muslimat. Tidak seharusnya kita meminta terlebih dahulu akan sebarang upah, akan sebarang bentuk sagu hati dan sebagainya, sebab mengharapkan habuan keduniaan semata-mata, kan.
melainkan kalau sudah ditetapkan untuk kita, kan. Ini tidak contohnya, kan, kita nak pergi mengajar dan sebagainya, lalu kita juga menetapkan harga dan sebagainya. Itulah semata-mata kerana habuan semata-mata, bukanlah mengharapkan akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya, kan, kita berdakwah, kita memperjuangkan ilmu yang kita ada. Seni semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu keduniaan, ilmu ukhrawi, lagi-lagi lebih-lebih lagi, kedua ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga, ya, baginda ni pun tidak memohon sebarang apa jua bentuk balasan, ya, terhadap usaha dakwahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh salafus soleh, orang-orang hebat terdahulu, ulama-ulama terdahulu, tok guru terdahulu, salafus soleh enggan menerima hadiah daripada pelajar-pelajar mereka. Ya, muslimin dan muslimat, sejarah membuktikan tokoh ulama terbesar dahulu seperti apa? Imam Abu Hanifah rahimahullah, kan, seorang ulama besar dan merupakan seorang tuan guru dalam bidang ilmu Islam, ilmu syariat Islam dan sebagainya. Dan beliau juga, kan, kalau kita mengetahui akan kisah siapa Imam Abu Hanifah ni, dia siapa? Dia seorang peniaga kain, kan. Dia peniaga kain yang terbesar di kota Baghdad dulu, kan. Sebut saja Imam Abu Hanifah, orang dah kenal, oh, imam ni dia penjual kain, kan. Kita ni jual kain, bisnes, kan, dia buat bisnes. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita digalakkan untuk berbisnes, kan. Sebab Nabi pun suruh kita berniaga, kan. Nabi pun suruh kita menjalankan usaha-usaha untuk mengembangkan karier kita, mengembangkan rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila ditanya oleh seorang klien dia, pelanggan dia, seorang perempuan, ya, wahai Imam Abu Hanifah, aku ingin menjual kain kepada kamu, lalu berapa kamu nak ambil kain? Contoh ini kain, kan, Imam, aku nak jual kain kepada engkau, aku letakkan harga 300 dirham kepada engkau. Lalu Imam Abu Hanifah kata apa, tuan-tuan? Ini yang paling memeranjatkan kita. Betul engkau nak jual 300 dirham dengan kain yang sebaik ini, engkau naikkan harga kain tu. Yo, kan, dia minta klien dia naikkan harga. Kita kalau jual barang pada orang, kita nak, kan, kita nak minta kurang je, kan. Kan, ini Imam Abu Hanifah, dia minta engkau naikkan harga tu lagi. Okey, aku naikkan 500 dirham. Naikkan lagi. Dia, imam kata, perempuan ni kata, biar betul peniaga ni, kan, kau minta naik lagi, aku nak jual barang aku. Oh, dia ni sukalah. Lalu Imam Abu Hanifah kata apa dekat perempuan ni? Engkau pergi balik, engkau cari tukang kain, engkau nilai kain itu. Dia suruh perempuan ni pergi nilai kain itu. Lalu perempuan ni pulang, dia cari tukang kain yang hebat-hebat, pergi cari toko-toko hebat. Dia kata, berapa nilai kain ni, tuan? Dia kata, ada orang kata 600 dirham, ada orang kata 500 dirham. Yang terakhir perempuan terjumpa, engkau jual kain ini dengan harga 700 dirham. Tadi asal 300 dirham, naik 500, naik 600, ni naik 700. Lalu keesokan hari dia jumpa dengan Imam Abu Hanifah, wahai Imam, aku nak jual harga kain ini dengan harga 700 dirham. Lalu tanpa banyak soal, Imam Abu Hanifah memberikan 700 dirham. Seorang ulama, ya, seorang tuan guru, juga adalah seorang peniaga, kan, yang terkenal pada masa dahulu. Lalu perempuan ini berkata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, kenapa engkau mengambil barang aku dengan harga yang paling mahal, sedangkan engkau seorang peniaga yang mahu mengambil minima, harga minima, dan menjual dengan harga maksima. Faham, ya? Ambil barang dengan harga borong, dengan harga minima, dan menjual dengan harga maksima. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak. Dia ambil dengan harga maksima, jual balik dengan harga minima. Allahu Akbar.
itu seorang sambil ada untung sikit lah kan. Sebab dikatakan muslimin dan muslimat, keuntungan satu hari Imam Abu Hanifah sebanyak 200,000 dirham. Kalau kita bandingkan sekarang, lebih kurang dalam 100,000 ringgit satu hari. Allahu Akbar. Nampak seorang peniaga yang jujur, waktu solat dia tinggalkan kedai dia pergi menyahut panggilan azan kan. Dia menyahut panggilan azan, membiarkan kedainya terbuka, nak cuit-cuit lah, sebab dia yakin harta ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jaga Allah, Allah jaga kita muslimin dan muslimat kan. Kita jaga solat, kita jaga sedekah kita jaga zakat kita, lalu Allah akan memelihara harta kita. Sebab itu muslimin dan muslimat, bab yang akan datang kita akan mempersoalkan tentang zakat kan. Zakat ni dari sudut bahasanya bermaksud bersih. Kita membersihkan diri kita, harta kita daripada perkara-perkara yang syubha, yang haram dan sebagainya kan. Kita membersihkan diri kita daripada sifat tamak haloba, sifat kedekut, sifat apa lagi, sifat mazmumah yang lain. Sebab itu kita digalakkan untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma naqasu malun 'abdin min sadaqah. Nabi SAW bersabda apa tuan-tuan? La naqasu malun 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang hatta sebesar zarah sekalipun, tidak akan berkurang, tidak akan kurang sedikit pun harta yang kita keluarkan sedekah itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ma naqasu malun 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang hamba-hamba Allah yang keluarkan harta untuk infak, untuk sedekah, untuk memberi sumbangan dan sebagainya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah menambah rezeki dia kan. La in syakartum la azidannakum. Bahkan kalau kita bersyukur, kita ada ilmu sedikit, kita bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada harta sedikit, ada kereta, ada motor, ada anak isteri, ada rumah sendiri kan, ada kerjaya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berfirman apa tuan-tuan? La in syakartum la azidannakum. Jikalau hamba-hamba aku bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan la azidannakum zada. Allah akan menambah rezeki-rezeki mereka. Kesebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian hamba-hamba aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengeluarkan zakat fitrah, zakat simpanan, zakat harta, zakat binatang ternakan dan sebagainya, tidak bersedekah, tidak beramal jariah, tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur terhadap rezeki Allah, maka tunggulah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih sesaannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana yang Allah kan, kita ni cari rezeki semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui usaha, melalui semangat diri kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang telah kita tukazziban, yang telah kita dustakan, yang telah kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Rahman. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ya, kalau kita tengok ulama-ulama dahulu kan, semuanya orang-orang hebat, orang-orang kaya kan, seorang peniaga. Dan alhamdulillah zaman kita pada hari ini yang serba moden ini kan, ramai di kalangan ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita yang terkenal kan. Contoh siapa? Ulama-ulama lah, Ustaz Azhar Idrus kan, Ustaz Ebit Liu kan, yang terkenal ni. Mereka ni orang-orang yang kaya,
Mereka ni orang-orang yang berada, kan? Nilai kekayaan Ustaz Abiliu kita tak tahu berapa, kan? Dia siap buka shopping komplek, buat pasar raya, kan? Dia ada bisnes dan sebagainya. Ini yang perlu kita segani, bukan kita cemburui. Kan? Baru-baru ini dulu masa PKP ada suatu isu, kan, memburukkan nama Ustaz Abiliu, kan? Dia kata Ustaz Abiliu ni makan harta, makan duit anak yatim, makan duit orang bagi sumbangan. Sedangkan tidak, tuan-tuan. Kalau kita kaji sejarah Ustaz Abiliu ni, dia memang orang kaya, kan? Dia memang orang yang hebat, ada bisnes dia sendiri, kan? Pergi sekali ceramah dia, kan? Kalau kita tengok, dulu saya pernah dijemput ke Masjid Al-Azim. Kalau kita pernah tuan-tuan pergi, Ustaz Abiliu bagi ceramah 1 jam bukan 2-3 ribu, sekali ceramah 6 ribu, 7 ribu. Kalau satu hari ada 10 ceramah, tak 70 ribu, tuan-tuan. Baru ceramah saja, kan? Itu pun orang kata dia ambil duit anak-anak yatim, dia ambil duit orang bagi sumbangan infak dan sebagainya. Itu baru ceramah, itu baru satu ceramah. Duit-duit lain orang bagi lagi untuk bisnes dia, untuk dakwah dia lagi. Channel dia dekat Astro Oasis, door to door, kan? Sekali episod memakan beratus ribu ringgit, kan? Keuntungan Astro Oasis, kan? Itu tak termasuk lagi channel Ustaz Abiliu YouTube dia. Sekali dia buat channel dia hampir berpuluh ribu satu bulan income dia. Tak termasuk cafe dia lagi, kantin dia yang dia buat untuk orang, cafe, shopping mall dan sebagainya. Kita bangga seorang ulama, contoh Ustaz Azhar Idrus, kan? Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, yang ada pusat Tahfiz Al-Barakah dia. Alhamdulillah, saya sudah pergi hampir 3 kali ke pusat Al-Barakah di Ipoh, Perak. Tuan-tuan bolehlah buat rombongan, kan? AJK Masjid kalau nak pergi rombongan, bolehlah pergi ke pusat Tahfiz Al-Barakah di Manjung, Ipoh, Perak. Alhamdulillah, tempatnya bagus. Ada orang dewasa, orang dewasa punya rumah, kan? Ada tempat anak yatim, ada masjid dia, ada surau dia. Alhamdulillah, kan? Kita tumpang gembira seorang ulama berkorban dan sebagainya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah sentiasa husnuzan. Ini yang Nabi ajar kepada kita. Jangan cemburu akan kekayaan orang. Tengok jiran kita pakai kereta besar, pakai rumah besar, TV besar, kita pun nak beli. Bang, belilah bang TV baru. Jiran dah pakai kereta baru, dah pakai TV baru. Isteri kita pun minta, bang belilah bang. Abang pula fikir-fikir, duit kereta tak bayar lagi, anak tuition tak bayar lagi, nursery tak bayar lagi, belum beli bang dapur lagi, macam-macam. Kan? Hendaklah kita ada rezeki sikit, kita kongsi pada orang, kan? Kita ada sikit, kita belanja sikit. Ada banyak, kita belanja banyak. Apa salahnya? Di antara salah satu tuntutan dalam bulan Muharram ini, tuan-tuan, hendaklah si suami memperbanyakkan belanja si isteri. Kan? Isteri hari ni bangga, kan? Senyum lebar kaum muslimat, kan? Si suami lepas kuliah ni pergi bawa isteri pergi belanja jalan-jalan. Itu yang dituntut dalam Islam. Belanja untuk anak isteri kita, kan? Kalau suami kekurangan duit, apa salahnya tong-tong duit, tong-tong, kongsi-kongsi duit, kan? Pergi bawa anak-anak cuti sekolah, kan? Pergi Zoom Melaka, kan? Mempromosikan Zoom Melaka, kan? Pergi mana? Menara Taman Sari, tengok jalan-jalan, pergi jalan-jalan, pergi mana lagi? Biasa cuti sekolah pergi mana? Zoo lah, biasa pergi zoo, pergi Taman Buaya, kan? Taman Buaya pun dah ada pool, kan? Dah ada tempat mandi, kan? Saya belum pernah pergi lagi. Pergi mana lagi? Pergi jalan-jalan lah. Melaka kan banyak tempat menarik. Melaka truly Asia, kan? Melaka historical city, Melaka bandaraya bersejarah. Tapi pergi awal lah, kan? Pergi jalan-jalan, bawa anak isteri jalan-jalan. Apa salahnya? Kulin zuru maza fis samawati wa ma fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, lihatlah, unzur daripada nazara, nun zad ra, nun zad ra, nazara, melihat. Melihat, nazara ni melihat. Unzur, Allah kata
unzur, kulin zuru, unzur, pergi lihat. Allah suruh kita pergi lihat, jalan-jalan, pergi bermusafir, lihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi bermusafir kan, ada rezeki sikit, pergi bermusafir kan. Minggu lepas saya tak ada sebab pergi Terengganu, jalan-jalan, bukan jalan-jalan, ada program family day kan. Lepas tu jalan-jalan lah kejap kan, pergi jalan-jalan. Allah suruh kita kulin zuru maza, lihatlah. Allah suruh kita lihat dengan mata kita, panca indera kita, maza, apa-apa yang terdapat fis, di dalam samawa, di langit Allah, wa tiwama fil ard, dan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kebesaran Allah melalui musafir kita, sambil jalan, sambil lihat kebesaran Allah. Oi, cantik masjid ni, wow, besar masjid ni, subhanallah. Kat sini ada taman air, ada sungai jernih. Tuan-tuan tahu tak, dekat Melaka ada sungai jernih? Dekat mana? Bukit Gambai. Saya tak tahu, saya pun baru tahu, tengok dekat YouTube, dekat Google, PKP hari tu kan, ada orang viralkan sungai yang nampak kedalaman dia, macam snorkeling lah, kita pergi pulau-pulau kan, kita nampak ikan berenang dekat Bukit Gambai dekat saya, dekat flyover, dekat jambatan, bawah jambatan ada satu sungai kan. Pergi kejap lagi, pergi jalan-jalan, pergi explore negeri Melaka kan, nampak ikan berenang, nampak pasir dekat sungai itu. Allahu Akbar. Pergi lihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi kita jalan-jalan, melihat, pergi zoo, tengok binatang, tengok gajah. Wah, besar gajah ni kan. Wah, besar tingginya zirafah ni kan. Pergi tengok harimau, pergi tengok buaya, pergi tengok burung kan, pergi taman burung, jalan-jalan sampai kita menikmati akan pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang seterusnya muka surat 39. Antara adab guru juga, jangan kedekut memberi nasihat kepada pelajar kan. Jangan kedekut muslimin dan muslimat. Kalau kita ada anak murid, kita bagi nasihat setiap hari kan. Pagi kita bagi perhimpunan, pagi kita bagi tazkirah kepada anak murid kita. Tengah hari sebelum zuhur kita bagi tazkirah kepada anak murid kita. Kemudian selepas maghrib kita buat kuliah maghrib untuk memberi ilmu kepada anak-anak murid kita kan. Kemudian sebelum tidur kita bacakan kisah-kisah ayatus sahabah kepada anak-anak kita, kepada anak-anak murid kita kan. Kita jangan kedekut memberi ilmu kan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam kita mentarbiah, mendidik, tarbiyah wa ta'alim, tarbiyah mendidik, ta'alim mengajar. Dalam kita dua perkara ini, tarbiyah dan ta'alim, tarbiyah mendidik, ta'alim mengajar, jangan kedekut tuan-tuan. Jangan kita rasa macam bunyi kejap. Jangan kita rasa engkau bayar aku pun sikit, kenapa aku nak ajar kau sampai 2-3 jam? Jangan rasa ada sifat kehabuan dunia semata-mata kan. Sebaliknya kita mengajar dengan rasa ikhlas di sisi Allah, tanpa kita mempersoalkan berapa yang kita dapat. Sebab kalau kita berjuang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yakin rezeki Allah itu akan ada kepada kita. Saya selalu berpesan, kalau kita tak kita dapat sedikit, insya-Allah nanti kita bermusafir, kita selamat, Allah selamatkan kita, itulah rezeki kita kan. Kalau kita pergi jalan-jalan, orang belanja kita kan, insya-Allah kita berdoa, kita menyampaikan, menyebarkan Islam ini dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pasti ada ganjaran dia kan. Pasti akan ada ganjaran. Kita bersedekah RM10 hari ini, tiba-tiba kita mengharapkan RM100 daripada Allah
ya, kita gandakan, Allah gandakan 10 kali ganjaran pahala kepada setiap infak sedekah yang kita buat. Kita bagi RM10, Allah bagi kita RM100. Tetapi Allah tak bagi 100, tetapi kita jalan-jalan lagi naik motor, tiba-tiba ada aksiden kat depan, boom, depan mata kita. Ya Allah, kalau aku tak singgah masjid kejap tadi, pasti aku yang aksiden tadi. Allahu Akbar. Kalau aku tak dengar kuliah subuh dekat masjid Asyakirin tadi, pasti aku yang musibah tadi. Wa na'uzubillah. Allahu Akbar. Kita hantar anak kita dengan asbab kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku sedekah ini niat untuk anak-anak aku berjaya dalam hidup. Cukuplah ya Allah, masuk dalam tabung masjid RM10. Tiba-tiba lagi 10 tahun, anak dia bagi dia sebiji rumah, anak dia bagi dia sebiji kereta. Ya Allah, asbabnya dengan nilai RM10, dengan nilai RM5, kita terselamat daripada musibah, kita terselamat daripada kecelakaan, kita terselamat daripada sebarang ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu muslimin dan muslimat, seorang guru jangan kedekut memberi nasihat, jangan kedekut, jangan simpan ilmu itu, kita sebarkan kan. Jangan kedekut. Kita dalam kelas, kita mengajar, sebelum kita mengajar, kita bagi sedikit tazkirah 5 minit dulu, 3 minit sebelum kita memulakan kelas PNP kita, PDP kita, kita berikan tazkirah. Okey, hari ini saya, cikgu kamu, nak beri sedikit tazkirah pada semua, 2 minit saja. Baca ayat Quran, satu hari satu ayat pun 300, 1000 beberapa tahun kemudian, 1000 hari, 2000 hari, habis satu Al-Quran. 1414 ayat, 1666 ayat, habis ayat Al-Quran kan. Kalau kita mulakan satu hari satu ayat, 365 hari, dah habis 365 ayat kan. Sebulan ada 30 hari, kita mengajar mungkin 25 hari, 20 hari termasuk cuti minggu dan sebagainya. Satu hari satu ayat, 20 hari dah 20 ayat kan. Dah dapat 2-3 muka surat. Cukup beberapa hari kan. Satu hari satu ayat, seminggu satu muka surat. Cukup 2 bulan ada 8 minggu kali dengan 6 ayat dan 48 ayat, hampir 4 muka surat, 5 muka surat dan sebagainya. Cukup 3 bulan, 4 bulan kita baca satu ayat, cukup 1 juzuk habis. 4 bulan 1 juzuk, setahun ada 12 bulan, 12 bulan ada 3 juzuk. Cukup 10 tahun kita mengajar kepada anak murid kita, habis 30 juzuk, khatam Quran. Sekali dengan tafsir Al-Quran kita khatam. Allahu Akbar kan. Cukup baca anak murid hari ini Alif Lam Mim. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya Alif Lam Mim, cikgu pun tak tahu apa. Okey, sekian saja tazkirah hari ini, habis, tak sampai 10 saat. Besok Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil muttaqin. Kitab inilah kitab yang tidak la raiba fi, tidak ada keraguan. Adik-adik, ini Al-Quran, tak ada keraguan. Ini kitab umat Islam, bukan sekadar umat Islam, satu dunia memakai Al-Quran menjadi sumber rujukan utama kan. Okey, kitab ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 23 tahun daripada perantara malaikat Jibril, dan membacanya dikira pahala. Hudan lil muttaqin, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sekian saja tazkirah cikgu. Sampai tak 2 minit? Tak sampai, baru seminit kita baca habis kan. Sebab itu muslimin dan muslimat, seorang guru jangan kedekut memberi nasihat. Lagi-lagi kalau kita cikgu kan, kita warden dan sebagainya, jangan kedekut untuk kita memberi nasihat kan. Saya dekat madrasah, pagi ada, tengah hari, setiap solat fardu kita amalkan ya muslimin dan muslimat, terutama kat masjid yang kita sayang ini. Setiap habis solat fardu, nanti imam ataupun bilal ataupun AJK masjid baca kitab Fadail Amal kan.
tak sampai 5 minit insya-Allah habis kan. Baca hadis 40 arba'in tak sampai 5 minit, tazkirah ta'lim habis insya-Allah. Sama-sama kita mengamalkannya dan menegur pelajar apabila pelajar buat salah, tunjuk akhlak yang buruk. Kita cikgu, kita seorang guru, kita nampak anak murid kita buang sampah dalam longkang merata-rata tepi taman bunga, tepi kelas, kita tegur, mari sini, kutip sampah tu kan, salah kan, sampai orang tegur, tak cantik sekolah kita sebab kotor kan. Kemudian anak murid kita bising dalam kelas, dia buka Quran tapi dia tak baca Quran, dia berbual-bual dengan kawan sebelah, dia buka buku matematik, buku sains, buku bahasa Melayu, buku bahasa Inggeris, buku kimia, fizik dan sebagainya, tapi dia berbual-bual dengan kawan sebelah. Cikgu dekat depan tapi dia tak hormat cikgu, dia tak hormat ilmu depan mata dia. Bagaimana ilmu itu nak hormat dia? Contoh kan, kita hafal Quran, kita belajar Al-Quran, kita buka Al-Quran depan mata kita, dekat atas meja kita, tapi kita berbual-bual dengan kawan sebelah kita, sedangkan Al-Quran depan mata kita, kitab depan mata kita. Allahu Akbar. Kita pun tak hormati Al-Quran, kita pun tidak menjaga Al-Adab Hamlatul Quran, kita tidak jaga. Kita buka depan mata kita ada buku, tapi kita tak baca dia, kita biarkan dia, tapi kita bercakap-cakap dengan kawan sebelah kita, cakap, oh semalam kau tengok cerita, oh berbual-bual, sedangkan Al-Quran terbuka ni. Bagaimana ilmu nak hormat kepada kita? Bagaimana kita nak mendapat keberkatan, barakah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu muslimin dan muslimat, kalau kita tengok kisah Imam Asy-Syafi'i ketika dia belajar dulu, tidak pernah terputus hubungan, riwayat terputusnya rantaian belajar dia. Contoh maksudnya apa? Guru dia dekat depan, start guru dia duduk sampai habis kuliahnya, dia tidak berganjak, dia tidak keluar, dia tak bangun pergi ke tandas, pergi ke luar dan sebagainya, sebab tak nak memutuskan sanad ataupun kata-kata daripada tuan guru dia. Sebab itu muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i bila tuan guru dia baca, dia tulis, ambil alio, dia ambil jari telunjuk dia ni, kanan ni, dia celup dekat lidah dia tulis dekat tapak tangan dia. Dia orang susah. Imam Syafi'i ni orang hebat tapi dia orang susah, tak ada duit nak beli buku, nak beli penanda, tanda dan sebagainya, pen dan sebagainya zaman dulu. Lalu dia ambil alio, dia tulis dekat tapak tangan kiri, dia tulis. Lalu tuan guru dia kata apa selepas habis kuliah? Ya Syafi'i, mai sini, kenapa engkau buat apa tadi waktu aku ngajar kau? Saya tulis tuan guru. Kalau betul engkau tulis apa yang aku cakap tadi daripada awal sampai habis, engkau boleh ulang? Boleh. Satu persatu dia ulang. Tuan guru dia hampir respect pada Imam Syafi'i, hormati beliau, sebab dia boleh ingat satu persatu ayat ataupun kata-kata daripada tuan guru dia bermula kelas sampai habis kelas. Allahu Akbar. Hatinya suci kan. Sebab itu muslimin dan muslimat, pada minggu-minggu yang lepas kita dah belajar adab talibul ilmi, penuntut ilmu. Hati kena bersih, niat kerana Allah, belajar ilmu kerana Allah, bukan dipaksa, bukan masuk asrama ataupun pergi sekolah sebab kena paksa dengan mak ayah. Kau pergi sekolah, tak nak lama buat apa belajar. Tengok, sebab tu kadang-kadang ilmu kita tak berkat tuan-tuan. Zaman-zaman kita sekolah dulu kan, kalau kita tak pergi sekolah kita menangis, kan, kita menangis, mak cepatlah mak hantar pergi sekolah, ba cepatlah ba, kan, kita menangis sebab takut cikgu rotan kita ni, takut cikgu denda kita. Pukul 7.30 pintu pagar semua dah kunci kan, kan, kita kelang kabut ayah kita siap. Saya ingat lagi, saya tinggal ke Aikro, dekat sekolah saya Muzaffar Shah, sekolah dekat Datuk Palembang, Bukit Baru, dekat Paya Ikan. Kalau naik kereta dalam 20 minit, 15 minit. Ayah saya mengajar juga dekat Mozart kan, pukul 7, 6.45 dah kena siap.
Kan, kalau tak siap, nangis kita. Cepat kalau cikgu kunci pintu pagar kan. Takut. Tapi murid hari ni minta maaf tuan-tuan, kita kan makin dilambatkannya. Tak apalah, cikgu kau baik, cikgu kau tak kunci pintu. Jadi bagaimana ilmu nak datang barakah kepada kita tuan-tuan? Kan, bagaimana ilmu itu, kita niat nak cari ilmu tapi jalan kita salah. Kan, jalan kita salah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kenapa anak-anak kita tidak berjaya dalam pelajaran, tidak berjaya, contoh ya, tak berjaya, mungkin ada sedikit salah, tak ada keberkatan di dalam menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu dah, tapi dia tak hormat guru dia, habis juga, tak ada barakah menuntut ilmu. Dia bijak pandai, dia hafal Quran 30 juzuk, dia dapat A SPM 10A 1, 11A, tapi hubungan dengan tuan guru dia hancur, tak ada. Mungkin dia berjaya sekarang, tapi dia masuk universiti nanti habis, hancur. Banyak dah pelajar-pelajar Malaysia kita yang berjaya dapat straight A, dapat O level straight A, dapat mumtaz 10A1, pergi belajar luar negara, pergi Oxford, pergi Cambridge, pergi mana-mana universiti luar negara, tapi akhirnya wa na'udzubillahi min zalim, minta maaf tuan-tuan, dalam hidup dia habis, tak berjaya. Tuan-tuan tahu kisah itu, balik tuan-tuan cek dekat YouTube, dekat Google, saya tak nak cakap siapa, tuan-tuan boleh cek. Dapat 10A1, cemerlang fit dunia, dia cemerlang, dapat O level, cemerlang, dapat straight A, tapi hidupnya, Allahu Akbar, di akhir hidup dia tidak mendapat keinginan yang dia nak, tapi hanya hawa nafsu semata-mata. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah sikit lagi. Teguran tersebut boleh dilakukan melalui jalan sindiran, mengikut yang termampu, dan bukan dalam berbentuk mencela akan para pelajar-pelajar dia. Sebab itu muslimin dan muslimat, Nabi kata apa dalam Arba'in, kita Arba'in karangan Imam An-Nawawi, man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadihi. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Man, siapa? Ra'a ni lihat, munkar akan suatu kemungkaran, suatu kesalahan, falyughayyiru biyadihi, maka orang yang nampak tadi kena wajib tegur dengan tangan dia. Maksud tangan dia, kata ulama yang memperbahaskan hadis ini, maksud tangan itu adalah kuasa yang ada pada dia. Contoh dekat masjid, kita ada pengurusi masjid, kita ada tuan imam yang kita hormati. Jadi mereka ini boleh tegur koryah. Kalau tak datang masjid, dia boleh tegur sebab dia ada kuasa. Dalam Islam kita benarkan benda ni kan. Masjid kotor dan sebagainya, dia panggil jemaah, jom datang, kita buat gotong royong, sebab dia tegur melalui kuasa yang dia ada. Kita hormati kuasa yang dia ada. Contoh lagi apa kan, jom kita solat berjemaah dekat masjid 5 waktu sehari semalam. Jom kita buat kempen solat berjemaah kan. Buat satu flyers kita tulis itu, jom solat berjemaah, jom ramaikan surau, ramaikan Masjid Asy-Syakirin, jom ngeteh dekat Masjid Asy-Syakirin, jom berbual lepak dekat Masjid Asy-Syakirin. Kita print, kita hantar dekat penduduk kampung Sempang ni, kita edar kepada semua. InsyaAllah dengan cara itu kita boleh meramaikan masjid kita boleh memperbanyakkan aktiviti dan sebagainya. InsyaAllah kita mengimarahkan rumah Allah, Allah akan imarahkan hidup kita dengan bahagia, as-sakinah, al-mawaddah, al-mahabbah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadi. Itu yang pertama, kita tegur dengan kuasa yang kita ada. Dekat sekolah, guru besar, pengetua ada arahan, kita wajib patuh kepada arahan pengetua kita. Kalau dekat sekolah, dalam kelas, cikgu kita marah kita, jadi kita anak murid jangan kecil hati kalau cikgu marah kepada kita, sebab darabal al-ilmu barakah. Ulama dulu pernah kata apa?
tegurnya, marahnya, pukulnya seorang guru itu adalah barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita redha sebab kita nak ambil ilmu dia, kan? Tuan-tuan pernah tak tengok cerita Jackie Chan? Tengok Drunken Master, pernah tengok tak? Balik rumah ni tengok, buka YouTube Drunken Master. Yang apa? Yang dia jadi mabuk tu kan? Dia jadi mabuk. Dia sanggup tunggu dekat depan pintu tuan guru dia daripada tengah malam sampai awal pagi. Tuan guru tu mabuk, dia suka minum arak, kan? Dia tak layan Jackie Chan, tapi sebab hormat, kalau hormat dia kepada tuan guru dia, sifu, dia panggil sifu dan sebagainya, dia sanggup tunggu, kan? Sebab nak ilmu dia, kan? Itulah last sekali dia dapat jadi orang yang hebat. Itu cerita, tapi kita ambil pengajaran dia apa? Hormati guru, insya-Allah. Man ra'a minkum munkar, yang pertama dengan kuasa yang dia ada, tangan dia. Yang kedua, fa in lam yastati', kalau kita tak ada kuasa, kita tak mampu, tak ada apa-apa jawatan, fa in lam yastati' fa bisani, kita tegur pakai mulut kita, kan? Jomlah kita jalan-jalan. Kau jiran aku, jom kita jalan, aku bawa kau pergi masjid. Kau jom kita lepak kat masjid, jom kita lepak lah sambil kita dengar kuliah, kita pergi makan, kan? Tepi masjid ada makan, jom kita makan. Masjid kan ada tempat rehat, jom kita rehat, kan? Jom dia ajak kawan-kawan dia. Cikgu nampak anak murid buat salah, cikgu tegur pakai mulut. Sebab cikgu bukan guru besar, yang ada kuasa besar, kan? Cikgu ni dia tegur pakai, dia marah. Kau main sini, asal kau dia tegur. Asal kau lambat, asal kau buat sampah, asal kau merokok, asal kau pergi melepak, asal kau fly, dia tegur anak murid dia, kan? Yang ketiga, fa in lam yastati', kalau tak ada jawatan, tak mampu juga, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Nabi kata apa? Nabi, kalau kau tak ada kuasa, kau tak mampu nak tegur, kau takut nak tegur, kau fa biqalbihi, kau benci dia. Bukan benci dia, tapi benci perbuatan dia. Jangan kita benci orang tu, nanti dia tak datang masjid, jadi kita benci perbuatan dia, contohnya, kan? Jadi Nabi kata last sekali, fazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman kita. Kita ada iman, tapi kita punya iman lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi tuan-tuan. Antaranya melihat sejauh mana kefahaman para pelajar terhadap ilmu yang diajar pada tahap akal dia, kan? Maksudnya apa? Hari ini kita belajar kitab Manasyid Orang Beriman. InsyaAllah kitab ini mudah kita faham dalam bahasa Rumi, bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Semua orang boleh faham, insyaAllah. Orang kampung boleh faham, orang duduk dekat bandar boleh faham, orang duduk dekat taman boleh faham, orang kat sekolah boleh faham. Jadi kita ajar kepada tuan-tuan kitab tasawuf ini, salah satu kitabnya adalah Manasyid Orang Beriman ni. Kita insya-Allah boleh faham. Budak-budak pun boleh faham sikit sebanyak, orang tua pun boleh faham, muslimin dan muslimat insya-Allah boleh faham. Jadi seorang guru wajib tengok kepada ke tahap kemampuan anak dia, kan? Takkanlah umur darjah 1 nak ajar kimia fizik, mana dia mampu? Takkan darjah 1 nak ajar ilmu hadis Quran, tak mampu dia. Takkan umur 5 tahun nak ajar dia tentang tafsir Al-Quran, tak mampu. Tetapi ada orang ada gifted, kan? Ada orang diberikan karamah, diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk menghafal. Kan? Contoh siapa? Tokoh matematik kita Adi Putra, kan? Kenal, kan? Umur darjah 5 dah boleh buat soalan A-level dekat universiti. Nampak? Allah bagi dia kemampuan. Itu tak apalah, bukan semua Allah bagi, kan? Tapi kebanyakan orang dia ikut level dia, kan? Anak kita yang baby naik atas jadi daripada tak boleh berjalan, boleh merangkak, boleh berjalan bertatih, melangkah dan sebagainya. Kita ajar sebut ayah, umi dulu, kemudian kita sebut Allah, kita ajar Nabi dan kita ajar sebut Nabi Muhammad dan sebagainya, kita ajar solat. Itu berperingkat. Sebab itu Nabi kata apa? Muslimin dan muslimat, ajarlah anak kamu solat umur 7 tahun.
Kalau umur 10 tahun tak solat, kau rotan anak engkau. Itu Nabi cakap, bukan saya cakap. Kan? Nabi SAW bersabda, ajarkanlah anakmu solat umur 7 tahun. Sebab dalam Islam 7 tahun tu insya-Allah dia dah boleh faham. Dia dah boleh faham. Dah ada satu kan? Dah ada satu. Dia dah boleh faham ilmu tu. Dia dah boleh faham belajar ABC. Dia dah boleh sebut Allah dan sebagainya. Ajar umur 7 tahun. Tapi kalau tak semayang umur 10 tahun, kau rotan anak engkau. Bukanlah rotan sebab mendera, bukan sebab mencela dan sebagainya, bukan niat untuk mencederakan anak kita, tapi untuk mentarbiah, mendidik anak kita supaya solat. Kan? Sebab as-salatu imanuddin, man aqama faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, orang itu telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meruntuhkan solat, dia tak solat, dia telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sembilan muslimat, yang terakhir, tidak sewajarnya dia mengajar pelajarnya ilmu yang tidak mampu difahami dan berada di luar kemampuan akal mereka. Kita mengajar seorang guru, dia ajar ikut silibus dia, ikut muqarrar dia. Dalam sekolah agama dia ada muqarrar dia, dia ada silibus dia. Kalau sekolah kebangsaan, sekolah menengah, dia ada silibus dia. Hari ini, tahun ini, darjah 1 kita belajar mengira ABC. Ayam, darjah 1 kan. Tapi takkanlah kita orang tua nak ajar mungkin ada, tapi tak apalah, kita belajar kan. Kita belajar ikut kemampuan. Tengok cerita P.Ramlee tuan-tuan kan. Saya suka tengok cerita P.Ramlee kan. Apa tu, cerita apa yang dia belajar? Oh, jin mata tonceng. Tu cerita apa? Cerita apa tu? Cerita Pendekar Hujan Lapuk kan. Pendekar Hujan Lapuk. Dia tak reti baca, dia pergi sekolah orang tua, dia baca. Cikgu dia, Cikgu Murni kan, dia ajar Cikgu Murni. Ingat lagi Cikgu Murni kan. Cikgu Murni ajar, dia ajar ikut kemampuan. Sebab dia tahu penduduk kampung ketika itu tidak reti baca, tak reti baca Quran, tak reti baca ABC. Sebab itu baca surat tersebutlah kisah Al-Kisah, tersebutlah kisah. Maka Raja Fir'aun datang, apa dah? Dia baca kan. Si Sudin baca kan, surat cinta daripada Cikgu Murni. Kemudian dia tak reti baca, dia nak jumpa, dia suruh si Mak Limah, orang gaji Cikgu Murni, bacakan surat itu kan. Rupanya Cikgu Murni nak ajak jumpa pukul 3 pagi dekat laman rumah kan. Lalu tidurlah mereka. Kemudian seorang-seorang bangun, seorang tak nak pergi dia nak pergi, dia ni kacau, pergi mana dah, dan sebagainya. Itulah kisah Cikgu Murni. Sebab tak kerti baca kan. Dia kata ini bukan tulisan bahasa Melayu, ini tulisan Arab. Si Sudin si Sudin kata, bukan Sudin, yang tinggi tu apa? Yang dah meninggal tu. Dia ada Aziz Sattar, Sudin dengan Jais itulah yang tinggi tu, yang orang Singapura tu kan. Dia ini bukan bahasa Melayu dah, sekali Arab dah. Dia baca sekali Arab dah. Kan dia tak tahu beza. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, begitulah kita belajar. Jangan sampai kan kita dah besar, dah ada keluarga, minta maaf tuan-tuan, kita tak reti semayang, tak reti solat kan. Rajin-rajinkanlah. Yang tak tahu tak apa, tapi bila dah tak tahu, kita wajib belajar. Muslimin dan muslimat, kalau kita tak tahu solat, kita jumpa tuan imam, kita jumpa pengerusi masjid, kita jumpa AJK masjid. Mam, ajar aku solat mam. Mam, ajar aku baca Quran mam. Imam, ajar aku. Kita pergi ke masjid Asyakirin kan. Nanti imam ataupun Bilal ataupun pengurusi boleh buat satu program
mengajar solat kan, kelas fardu ain hari Sabtu pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Ajar apa? Imam ajar solat pada anak-anak Korea. Alhamdulillah, bagilah sedikit semangat pada imam, kan? Bagilah sebuah hati untuk imam, kan? Bagilah sebuah hati pada penceramah. Dapat juga imam dia dah luangkan masa, kan? Imam dia dah bazirkan masa, korbankan masa. Kita nak cari ilmu, kita wajib bayar, kan? Apa Sayyidina Ali kata apa dalam kitab Ta'alim Muta'alim yang saya ajar 2 minggu lepas, lan tanalul ilmu illa bisittatin, tidak akan dapat ilmu kan tanpa 6 perkara. Salah satunya adalah bekalan yang cukup. Bekalan yang cukup. Kemudian bekalan yang cukup tu termasuklah ada sumbangan, ada hadiah, bukan hadiah, ada bekalan yang cukup untuk dia belajar, kan? Untuk tuan guru dia mengajar, kan? Kita kena hargai, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita memperbanyakkan majlis-majlis ilmu dekat masjid ini, insya-Allah nanti Allah memberi rahmah kepada kita. Allah memberi rahmah dan maghfirah, keampunan kepada semua penduduk kampung Sempak ini, insya-Allah. Allah memberi hidayah dengan asbab masjid ini meriah, dengan asbab masjid ini cemerlang, banyak aktiviti sebagainya. Asbabnya semua penduduk kampung Sempang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penduduk negeri Melaka amnya mendapat hidayah dengan asbab banyaknya kuliah-kuliah ilmu, banyaknya kuliah-kuliah yang mengajar tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sama-sama berdoa agar diri kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa agar diri kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik. Kepada mereka yang sakit-sakit, kita doa mereka diberikan syifa, diberikan penawar, diberikan petunjuk, diberikan ubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada mereka yang tidak mempunyai ilmu yang juga, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita meraihkan, kita mengimarahkan akan rumah Allah ini dengan zikrullah, dengan solat berjemaah, dengan solat sunat, memperbanyakkan solat sunat terutama dalam bulan Muharram ni, kan? Salah satunya kita banyakkan solat sunat, sedekah, kita belanja ahli keluarga kita makan, kita apa lagi, kita memberi anak-anak yatim makan, tuan-tuan, kan? Di antara fadilatnya, kan Nabi kata apa? Afdalus syam, kita berpuasa dalam bulan Muharram ini, kan? Afdalus syam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik, seafdal berpuasa selepas Ramadan adalah bulan Allah, yakni Muharram. Kita memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan berpuasa pada bulan Muharram ini, insya-Allah. Hari ini hari Sabtu, hari Kamis, hari Rabu 1 Muharram, Kamis 1 Muharram, Jumaat 2 Muharram, hari ini 3 Muharram, esok Ahad 4 Muharram, 5 Muharram hari Isnin. Kita berpuasa, niat puasa sunat Isnin, niat puasa Muharram, 2 pahala kita dapat. Yang muslimat kalau apa? Yang nak qada puasa, niat sekali, tapi kena niat qada. Niat qada berpuasa Ramadan, insya-Allah dapat pahala Isnin berpuasa sunnah Nabi SAW dan dapat pahala bulan Muharram, kan? Kita berpuasa. Seelok-elok puasa apa? Puasa Nabi Daud. Nabi kita dia amalkan Isnin dan Khamis. Tapi seafdal ada puasa, ada puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Hari ini puasa, besok tak puasa. Lusa berpuasa, tulat tak puasa. Contoh, Isnin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Khamis puasa lah sebab sunnah Nabi. Jumaat dia tak puasa, Sabtu dia tak puasa, Ahad dia berpuasa, Isnin dia tak, Sabtu dia, begitu seterusnya. Ya, kita berpuasa untuk yang mana niat nak diet. Kan? Ini yang lawaknya. Yang mana niat nak diet, aku tak nak makan nasi lah bang. Kenapa? Aku nak diet lah bang. Engkau nak diet, habis kau makan juga. Aku makan pagi apple sebiji, air 1 suam, air suam 1 gelas. Tengah hari tak makan nasi, makan apa? Makan roti,
Malam tak makan nasi, makan bubur, makan spaghetti, makan, Allahu Akbar. Dapat pahala diet tak? Langsung tak dapat pahala. Langsung tak dapat pahala. Tetapi bagaimana kita nak diet mengikut Islam? Kita berpuasa, dapat pahala tak? Dapat. Dapat turunkan berat badan tak? Dapat. Itulah Islam cantik kan? Cantik Allah ajar kepada kita. Kau tak payah diet lah. Waktu sahur subuh kau lantaklah 2 pinggan sekalipun, tak ada masalah. Lantak kuah ayam rendang, kuah sardin, kuah ayam masak lemak, kuah ayam masak rempah ke, kau ikan bakar, makan. Allah kata nak makan-makan waktu sahur. Kemudian sampai maghrib kita tak makan kan? Itulah diet yang sebenar. Tapi janganlah makan banyak sahur. Makanlah ala kadar kan. Minum air 1 gelas, buah tamar, nasi sikit, sayur sikit, ada lauk sikit, cukup lah kan. Kemudian kita berpuasa daripada pukul 6 pagi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai maghrib kita tak makan kan. Itulah diet yang sebenarnya mengikut Islam, syariat Islam. Dahlah diet, dapat pahala puasa, dapat erat silaturahmi, dapat berbuka dengan anak-anak keluarga, dapat berbuka dengan cucu menantu, dapat dan sebagainya, bersedekah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah cukup sekadar itu saja insya-Allah. Semoga hari ini kita diberikan limpah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini Allah berikan keindahan hari Sabtu yang paling bahagia untuk kita semua. Semoga hari ini kita mendapat asbab kita datang ke rumah Allah, Allah memberi hidayah kepada kita. Semoga rumah kita, rumah Allah ini, kampung kita, tempat kita ini diberikan maghfirah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri, negara yang baik itu adalah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa ibu bapa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan dosa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan dosa suami kita, dosa isteri kita, anak kita dan seluruh masyarakat kampung kita, komuniti kita, negara kita, negeri kita dan seluruh penduduk dunia, khususnya amnya. Semoga mendapat kita bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sedekahkan Fatihah kepada ibu bapa kita yang mana telah meninggal dunia ataupun yang masih belum. Kita doakan agar mereka dengan asbabnya mendapat hidayah insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah Fatihah kepada guru-guru kita, tuan guru kita, para ulama kita, diri kita, diri ahli keluarga kita, semoga mendapat barakah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fahqina fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajabu lah
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka zurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah muslimat yang dihormati sekalian, perbanyakkanlah berzikir dalam bulan Muharram ini, perbanyakkan amalan-amalan sunnah, insya-Allah kita beroleh manfaat di dunia wal akhirah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon kemaafan tuan-tuan yang dihormati Allah di atas segala silap saya. Semoga kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa ilal liqa wa ma'as salama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.